A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. So, tahniah ya Amir Kamal, orang pertama yang menyambut tabah ni sebelum pukul 7 ni. Aidah ya. Albar Amir Kamal siapa? Aidah Muhammad Kasim, Asmiran Nur, Yati Sedia, Ruby Cherry, Miza Ayat, Hajar Zainun dari Singapura ya. Lepas tu siapa tahu Abdul Rahman, Hajah Jami'ah, Amir apa ni, Amir kita Smith, Amaris kita Smith, Umaidi Ani, Sharifah Aziza, Muhammad Azani, Arani, Jebon. Ni semua top 10 ya. Lepas tu Lila Morina, Nur Ashikin, Safia Osman, Roslili Daud, Khadijah Harun ya, Maksu, Lela Munanda sebut, Cahaya Syamrina, Abdul Rahman dah sebut, Hajah Jami'ah ya, Nur Linda, Man Ari, Nur Ana, Nurah Hidayat Abdullah. Ni semua top 20, top 25, Khadijah Harun, Jebon dah share. Terima kasih. Tok Abah sengaja mulakan 5 minit sebelum pukul 7 sebab ni hari merdeka kan. Fadlina, apa nama, Hajar Zainun dah sebut tadi. Siapa lagi? Salwati Uti, Abdul Rahman ya. Lela, Mas Diana Makmur, Narima Ismail pun dah masuk. Ni sebelum ya, sebelum pukul 7 ni. Sharifah Aziza, kita pecahkan tanda tradisi sebab ni merdekakan diri. Lela Morina, Zai Kamal, Salwati dah sebut, Zainab Hassan ya, Hani Ida, ni semua yang respon Tengkudin sebelum pukul 7. Wong Jawa pun masuk sebelum pukul 7. Ayah Rohazman, Ainun Ashif, Cintaku Mamirus, Has Abu, Nur Iza, Yong Aznon ya, lepas tu Suryati, Hasma Mahmud ya, Taini Abdullah, Didi Zari ya, Fazilah Faz, Surina Abdullah ya, Nurliah Ilah. Like dan share guys, like dan share untuk jadikan 200 share sebelum kita sambung ya topik baru. Rifngan Haji Haj masih sempat untuk sedekah subuh dan berdoa ya. Haz Abu, Sansani, Matali, Didi Zari, Zafirah Zahid, Arani, Khadijah Harun, Nurlinda ya, apa nama, Jebon dah sebut, Sela Saila, Ayah Rohazman, Muhammad Kamal ya, selamat mereka. Nur Azia Arifin, Mat Hazari, Ima KS, Alexander Man, Alexander Man ya. So Ruby Cherry, Nurizan, Medihah, Sabri Dadas, Said Imran, Arifin Alidrus, Fiza Kasmuri, Hairul Hazri, Nurin Nur, Nora Hamawi, Latifah Ghaffar, Sharifah Aziza, Nutfia Arash ya, Bonia Satam. Like dan share pada 10 geng, 10 grup guys. Cepat ya. Sebelum pukul 7 kita nak start ya. Ayu Saim, wah, daripada apa nama, Texas Arizona ya. Wow ya, City Texas Arizona pula, daripada Arizona. Texas lah, Arizona lah. Ya, tak pada confuse negara di Amerika ya, negeri-negeri ya, dah lama tak pergi. Siti Aziza ya, Didi, Hairul Hazri, Dek Yanti Samosir, Intan Sumaya, Oteh Aris, Zainab Hassan dah sebut tadi, Asni, Ayu Saim, terima kasih. Waalaikumsalam dari Arizona ya. Terima kasih Ayu Saim ya. This is what ni Maghrib ya. Maghrib di Arizona. Sabri Das, Rozia Hazi, Surya Muhammad Aris, Zainab Hassan dah sebut, Hajah Jami'ah Sayan, Fatimah Ayub, Suhaila Supaan, Ina Zalina, Siti Hajar Ahmad, Baba Hasan, Saidah Ida, Sabi Dasdas, Syahrudin Omar.
guys. Oh, slow orang share ni. Dah masuk kelas 110, tapi yang share baru 95. Come on guys, share kepada 10 geng, 10 grup. Maria Ahmad Shah, Hajar Jamiah saya dah sebut tadi. Khairul Azhar, Intan Sumaya dah masuk. Ina Zalina sebut tadi. Jamilah Aliyah Nurdin, Samsiati dah sebut. Alam Ahmad, Nona Shizuka pun dah sebut. Salam Merdeka. Fauzia Harun, Ania Mahmud, Norma Basa, Ayah Ju, ya, Muhammad Hanif Azmi. Waalaikumsalam. Dek Yanti dah sebut tadi. Maria Zai, Nurul Ajlia, Abdul Rahman, ya. Syarifah Azizah dah share, terima kasih. Ya, cepat-cepat. Sunny Burger dah masuk. Okey. Lepas tu siapa lagi tadi tu? Ya. Sunny Burger, Intan dah masuk, Zahra dan Syarum, dah Zahra dan Syarum dah masuk. Mira Abu, Rachidah Samsudin, Cikgu Mukhtar Nurdin dah masuk, terima kasih. Waalaikumsalam. Siti Mariamah Singapura dah masuk. Marmah Bukhari, Norma Basa dah sebut tadi. Azahani, Mariati Yati, Ramlah Zul, Fatimah Ayub, Asna Syahri, terima kasih. Waalaikumsalam. Abdul Malik Idris, Olin Kitchen. Lama tak nampak Olin Kitchen. Masuk boleh ya. So dah share dah katanya. Ya, Kamisa Rasman, Mus Ibrahim, Halimah Emma, ya. Ramlah Zul dah masuk, dah share ya. Terima kasih ya. Okey, guys. Mana dia lagi? Tak apa, tak nampak lagi ya. Ya. Akil Naufal, Rubiah Saleh, ya. Zainal Asandri, Halimah Emma dah masuk. OT dah sebut. Akil Naufal, Syamsidar, MI, Suwarti, Siti Khadijah, Akil Naufal. 159 sekarang, cek. Cepat-cepat make it 200. Asmuni Joten, Impian Cinta, Zubaida Muhammad, Nani Tirana, Cik Siti Khadijah Anis, ya, lepas tu Ina dah sebut, Zainal Hasan dah sebut. Sedekah subuh, ya, terima kasih. Ingatkan ya, jangan lupa sedekah subuh, masih ada lagi, masih ada masa. Sedekah subuh dan berdoa, ya, sangat makbul. Dan hadiahkan pahala sedekah untuk orang-orang yang kita sayang yang masih hidup, apatah lagi yang sudah tiada. Mudah-mudahan dapat membantu mereka di alam barzah ya. Wafa Nurul, Masita Abdul Rahman, Saidah Ida, Syaril Amri, ya. Sheila Ila, Roslan Miasin, Fatimah Ayub, ya. Yong Aznon, Muhammad Ishak Mat Ali, ya. Nora Ambalau, ya. Orang mana ni ya? So kita nanti check ya. So adik-adik, anak-anak, so teruskan like dan share. 171 dah share. Tak apalah. Hari ni hari Merdeka, kita mulalah pelan-pelan. Hari ni topik baru ya. Topik malam tadi ni daripada Hadi Amir Miskam ya. Amir Hadi Miskam yang suggest mungkin apa itu merdeka, dia kata. Dia punya tajuk yang dia nak. Muhammad Ishak Ali ya. Nora Ambilau tadi, Abdul Hadi Yusof, No Pisah Harun, Zarus Ismail, Fitrah Yi, Rabbani XCXC, Muhammad Ishak, Fadlina, Yati Nora ya. So tak apa pun pilih tajuk tips memperkasa semangat kemerdekaan. Ini sesuai lah untuk orang Malaysia yang menyambut hari kemerdekaan yang ke-65 tahun hari ini. Untuk orang Singapura, untuk orang Amerika, untuk orang Nusantara, yang Brunei, ya, Indonesia yang dapat bersama kita ni memang relevan lah. Sebab kita semua sudah merdeka. Jadi bagaimana kita nak memperkasa semangat kemerdekaan dan mengisi makna kemerdekaan. Walaupun benda ni benda biasa, rutin. Tapi jom kita apa kata orang tu, mengulang kaji dan check. Yang penting kita muhasabah and move forward. Macam mana, adakah kita benar-benar telah merdeka? Adakah kita benar-benar menghayati maksud merdeka? Adakah kita menyumbang kepada makna atau maksud kemerdekaan di negara masing-masing? Dalam konteks itu apa, kita yang di Malaysia, sahabat-sahabat yang di Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia, atau di mana anda berada, so have you contributed to the spirit of independence? Real independence, kemerdekaan yang hakiki. Tip yang pertama, jangan buang masa. Tip yang pertama, ya, walaupun baru 192 orang yang share, 130 masuk kelas. Ni hari cuti ni ramai yang masih relax ya, ataupun dah keluar nak bersarapan ke, ataupun masih belum bersedia untuk buka dia punya handphone, which is good. Sebab kita kena merdekakan diri daripada handphone. Bagus juga. Ya. Yang pertama ialah untuk memperkasa semangat kemerdekaan, jom kita doakan negara masing-masing. Sebab kalau ikut survey tu Abah,
Tak ramai orang Malaysia yang doakan Malaysia tiap-tiap hari. Terlupa. Tak nampak keperluan. Dia harap, alah orang lain dah doa. Orang yang dah kat masjid dah doa. Ya, mufti-mufti dah doa. Cukuplah tu. Mungkinlah. Mungkin itu dalam kepala mereka sampai mereka tak terpanggil. Ya, ataupun tak nampak keperluan untuk mendoakan negara yang mereka cintai. Ya, I hope mereka cintai negara mereka lah. Sebab kalau cinta, doakan. Kalau sayang, sebut namanya. Kalau cinta, tunjukkan bukti. Kalau kita cinta negara kita, doakan negara masing-masing. Berapa orang agak-agaknya yang menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65 tahun pagi ni mendoakan, wahai Allah, selamatkanlah negaraku Malaysia, selamatkan semua pemimpinnya agar sentiasa menjalankan tugas dengan integriti. Bukan komplain, mengata, mengutuk. Doanya tidak. Dia komplainnya pemimpin sana, komplainnya rakyat sini, komplainnya grup sana, komplainnya parti politik sini. Tapi dia sendiri pun terlupa nak mendoakan. Sebab bila kita komplain, kita nampak buruk orang dan menunjukkan buruk kita banyak dalam diri. Bila kita banyak komplain, ya, banyak mengata orang, kita mempamerkan keburukan diri kita yang ada terpendam dalam diri. Because when you have so much rotten thing inside you, you will think rotten. You will say rotten things too. Ini kata pakar-pakar psikologi. Dan Tuabah setuju. Sebab kita kalau banyak sangat busuk dalam hati, maka mudah nampak busuk orang lain dan mudah menghamburkan kata nista, kritik, komen, ya, ataupun kata-kata negatif terhadap orang lain sebab kita banyak sangat benda busuk dalam diri yang kena dilepaskan. Kalau tidak, kita extra stres. Kan teruk tu punya orang tu kan. Tak merdeka dari sifat-sifat negatif. Tak merdeka daripada dengki khianat. Tak merdeka daripada sifat-sifat mazmumah. Memanglah anda dan Tuabah sukar untuk betul-betul merdeka dari sifat-sifat mazmumah sebab we are not perfect. Right. But sekurang-kurangnya kita kurangkanlah mempamerkan keburukan, kebusukan hati kita dengan menyebut-nyebut buruk orang lain, busuk orang lain. Sebab Nabi yang pesan, yang buruk sorok-sorok, yang baik hebah-hebahkan. Tapi berapa orang yang seronok menghebahkan kebaikan orang lain berbanding menyampaikan forward dalam social media keburukan orang lain? Mana lebih seronok? Menyampaikan kebaikan orang lain atau menyebut, memforward keburukan orang lain? Termasuklah, tak apa, tak kisahlah jiran ke, pemimpin ke, artis ke, ya, orang politik ke, ataupun orang-orang tertentu. Check it out guys. Check it out. This is a time check. Hari ini hari merdeka. Jom merdekakan diri kita dari sifat-sifat yang mensabotaj diri kita. Ingat pesan Tuabah kepada diri Tuabah sebenarnya. Kita banyak sangat komen negatif tentang orang lain, mempamerkan, mencerminkan banyak sangat negativiti dalam diri kita. Sampai kita kena terkeluar. Kalau banyak kebaikan dalam diri kita, kita mudah menyebut kebaikan orang lain, mudah nampak kebaikan orang lain. Guys, this is a fact. This is a truism. Tapi kadang-kadang kita menidakkan just because. Fikirlah sendiri. Okey, so tip memperkasa semangat kemerdekaan. Yang pertama, doakan negara yang kita sayang. Doakan para pemimpin agar berintegriti menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Bukan mengutuk, mengata, that won't help at all. Awak dapat dosa, awak berikan pahala pada mereka, tapi langsung tak ada kesan. Guys, anjing menyalak bukit tak ada kesan. Jadi kalau seorang rakyat komplain, mengata, mengutuk, tak ada kesan. Tapi kalau kita berdoa, Allah terima doa kita, wow, bukannya Malaysia yang terkesan, satu dunia akan terkesan. Think about it. And let's do something good. Merdekakan diri kita. Merdekakan diri kita hari ini daripada sifat-sifat yang negatif. Jom kita doakan Malaysia, doakan pemimpin, doakan rakyatnya. Doakan agar kita semua bersatu hati dalam konteks keluarga Malaysia. Tuabah bukan kempen untuk politik, tak ada minat politik langsung. Tapi lillahi ta'ala. Okey. Oh ya, program kita dibawakan oleh, lupa. Kita terus semangat mereka kan. Tuabah lupa program kita pagi ini dibawakan oleh webinar pada 10 September. Tips dan petua belajar berkesan. Tips dan petua belajar berkesan Tuabah akan kongsi untuk semua anak di sekolah rendah. Ada orang tanya, budak sekolah rendah boleh tak? Budak sekolah rendah yang boleh berfikir. Artinya darjah 3, darjah 4. Darjah 3 kadang yang dah matang, boleh. Tapi yang penting kalau budak-budak sekolah rendah ni, mak bapak lah attend, abang kakak lah attend, supaya dapat kongsi, dapat sampaikan, dapat didik, bimbing adik-adik yang mungkin tak berapa faham tentang apa yang kita bincangkan.
Tapi untuk budak 10 tahun ke atas, they can understand and may benefit a lot from our discussion. Ya, untuk sekolah rendah 10 tahun ke atas, sampailah budak sekolah yang sekolah dewasa macam Tok Abah ni sekolah dewasa. Ya, dari kanak-kanak umur 10 tahun sampai umur 100 tahun masih boleh relevan datang kita punya webinar. Tips dan petunjuk untuk belajar cemerlang. Sebab kita setua mana pun ya, pelajar muda, pelajar habis muda, pelajar dewasa, pelajar yang tak muda, pelajar yang habis muda macam Tok Abah ni, pelajar yang habis muda. Dah habis muda dah ya, tinggal tuanya saja. Alright? Okay, so Tok Abah akan kongsikan apa kesilapan dalam kita mengulang kaji belajar, apa silap kita. Lepas tu ya, yang penting bagaimanakah style pembelajaran kita, ya, our study technique, our learning technique. Kita ni audio, visual, kinesthetic, social, solitary, lateral dan sebagainya. Berbagai-bagai jenis learning style yang kita kena faham ataupun combination. Jadi so, tips yang akan Tok Abah share termasuklah satu kaedah belajar yang akan mengambil kira apa jenis pun style pembelajaran sesuai. Yang seramai orang tahu sebagai output learning, yang sangat sesuai untuk apa style pembelajaran pun masih relevan. Ya, output learning ya. Sebab itu pembelajaran yang terbaik dalam dunia ialah output learning. Artinya kita masukkan maklumat dalam sel-sel memori dan kita keluarkan balik ya, dan uji balik dengan menjawab ya, ataupun mengaplikasikan ilmu yang telah kita simpan dalam sel-sel memori at one time, serentak. Gitu. Itu kesan ataupun teknik pembelajaran yang paling berkesan dalam dunia setakat ini. Output learning, dan of course kita seserasikan dengan doa, dengan pemikiran positif ya, doa untuk diri, doakan untuk guru, doakan untuk kawan-kawan. You cannot go wrong. You will be successful duniawi dan di alam barzah, di alam akhirat insyaallah. Ya, gitu. Itu Tok Abah punya impian. Dan ramai orang yang telah mengikuti program yang serupa, sama ada offline ataupun online. Yang lepas-lepas Tok Abah buat online. Ramai mak bapak tanya, di mana nak buat camp ni? Tak, kali ni kita buat online mak, abah-abah, kita buat online pada 10/9 secara webinar online ya, 10 pagi sampai 1 tengah hari. Jadi di dalam keselesaan rumah kita sendiri. Untuk sekolah-sekolah boleh buat kat dewan. Tok Abah difahamkan minggu depan cuti sekolah seminggu. Ni buka sekolah ya. Buka sekolah ya, kita akan buat ya. Ya macam nak buka sekolah lah ya. Kita akan buat hari Sabtu depan. Artinya 2 hari. Memang sengaja Tok Abah plan ya. Sebab kalau kita masa cuti sekolah kita buat program, kita tak amalkan knowledge itu, dia akan lupa. So kita akan present dia punya tip tu hari Sabtu, separuh tempat hari Ahad sekolah, separuh tempat hari Senin. So hari Sabtu dapat ilmu, hari Ahad apply, ataupun malam hari tu juga apply ya. Tapi hari paling lewat hari Senin kita apply, maka insya-Allah akan berkesan. So Tok Abah sengaja pilih tarikh 10 September ya, sehari atau 2 hari selepas tamat cuti, mula sekolah, maka kita amalkan, kita praktikkan. Wow, itu sebabnya kita pilih tarikh itu. Itu pun selepas istikharah tu dapat ilham untuk pilih tarikh yang begitu. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada seramai mungkin anak-anak, ibu-ibu apa-apa, guru-guru, kaunselor, ya, para penjaga, atuk nenek, abang kakak yang cakna ya, untuk cakna. Ada orang tanya semalam, apa maksud cakna? Cakna mean yang peka, yang ambil berat, yang sedar, yang caring lah. Cakna. Cakna mean take care, caring lah. Cakna, sedar, peka, ya, yang perasan, yang ada intention untuk membantu orang lain ya, itu cakna. Ambil berat, caring, ya, cakna. Itu bahasa standard juga tu, tapi banyak digunakan di pantai timur. Itu bahasa standard sebenarnya. Ya, okey. Alright. So adik-adik anak-anak, dan program kita juga dibawakan oleh pagi-pagi tadi Tok Abah, bila dalam lepas subuh semua Tok Abah pun terdapatkan itulah satu mark ya, premium cokolati ni. Cokolati ni memang terasa lazat, terasa hangat dalam badan ni, bersemangat ya, terinspirasi. Yang penting kita kenyang dan lawas perut. Ramai yang terpanjang, apa senak perut pula lepas minum ni? Bukan senak perut, dia melawaskan perut, jadi mudah untuk qada hajat.
Ya, it's easy for you to attend to the call of nature. Senang buang air besar. Sangat mudah, syukur, alhamdulillah. Memang dia punya formulasi begitu. Tapi yang pentingnya dia rasa kenyang, rasa bersemangat dan membantu. Ya, membantu. Yang penting bila kita membuat sedikit pelaburan untuk benda macam ini, kita ubah kita punya life habit. Lebih positif, tidur lebih awal, exercise, haramkan fikir negatif, haramkan cakap-cakap negatif kat rumah dan sebagainya. Ini semua akan membuat perubahan yang komprehensif. Just because kita minum banyak perubahan, barulah cun. Ini kita mengatakan, aku dah minum pun, dah makan pun, tak ada kesan pun. Lah, Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Yang tu sebabnya bila Tok Abah kata, awak dah ambil kondisi plus untuk sengal-sengal, untuk letih-letih badan, untuk sakit lutut macam Tok Abah ya, dan sebagainya. Ini semua, ini bukan ubat. Ini makanan tambahan yang membantu. Dan so far it have thousands of people in a positive manner. Orang muda umur 30 pun kata ada kesan lah bangun dah tak bunyi tulang-tulang tak kerkak-kerkuk dengan izin Allah. Asbab. Tapi dah makan benda ni, dia mulai exercise, dia mulai positif, jaga diet, fikir positif, solat taubat, istighfar. Wow, rentetan kepositifan because alang-alang aku berubah, aku merdekakan diri aku. Konsep kita, merdekakan diri aku daripada amalan negatif, amalan buruk, dan sifat-sifat yang negatif, so that aku jadi orang baru yang holistik, yang positif all round. Cantik kan? Jadi kita ada benda-benda untuk sebagai dia punya turning point, sebab untuk berubah. Gitu. Untuk orang yang dewasa 30 sampai 80, 100 tahun, untuk orang dewasa juga. Dan untuk anak-anak mungkin mungkin itu bahasa Arab tu. Mungkin ialah Tok Abah ada formula Excel Plus perasa coklat. Excel Plus ni ada, Tok Abah tak ada dia punya spesimen ni, duduk rumah anak sementara hari ni nak balik ke rumah sendiri selepas ada minor renovation kat rumah. So dalam Excel Plus perasa coklat tu, ni untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas, dan ratusan ribu anak dan orang dewasa telah dapat manfaatnya secara positif, alhamdulillah. Dia ada vitamin C untuk immunity, untuk kulit, untuk tenang, ada kolesterol, susu awal lembu, ada DHA, ada buah tamar, ada tak ada gula putih, yang tak berguna untuk kesihatan, dan ada pati biji teratai. Dan bunga dan biji teratai ada aura ketenangan dan keseimbangan. Jadi bila anak-anak dan mak bapak anak, atuk nenek ayah anak ambil Excel Plus perasa coklat itu, dia akan tenang, seronok belajar, lama belajar, mudah mencerap. Kesannya pandailah in the long run. Bukannya makan seminggu terus pandai, tak. Tapi dia makan akan lebih sehat, lebih bertenaga, lebih fokus, lebih seronok belajar. Dan pula kalau belajar, Tok Abah pesannya, ini yang betul-betul yang Tok Abah akan kongsi juga dalam tips dan petua untuk belajar berkesan, iaitu duduk menghadap kiblat, baca doa perang hati. Jangan lupa Alam Nashrah, itu doa yang paling yang bukanlah power, paling digalakkan sebab Nabi pun suruh Ali baca Al-Insyirah. Al-Insyirah ni lapang dada, lapang kepala untuk mudah mencerap segala ilmu yang kita pelajari. Duduk menghadap kiblat supaya the whole body system parallel dengan elemen dalam bumi, kita akan tenang, fokus. Adalah sunnah sebab kita duduk menghadap kiblat tu sunnah. Sunnah apa? Sunnah belajar ke? Sebab kita nak berdoa, doa tenang hati, baca Al-Insyirah. Berdoa ni sunatnya menghadap ke kiblat. Dan bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion di bumi selari, kita akan tenang, fokus, bersemangat dan boleh duduk lama belajar. Wow. Dalam itu apa? Doakan guru-guru, doakan kawan, doakan mak bapak. Mak bapak pesan pada anak-anak, doakan guru. Mak bapak pesan pada anak-anak untuk doakan kawan-kawan. Ini 1-2% saja mak bapak di Malaysia yang terpanggil, teringat ataupun ada kepekaan, kecanaan untuk menyuruh anak-anak mendoakan guru-guru dan kawan-kawan sebagai asbab ikhtiar untuk jadi pelajar yang seimbang dan cemerlang. Wow, ini 1-2 tip daripada 150 tip yang kita akan kongsi dalam webinar. Jom kita belajar tip dan petua
belajar berkesan pada 10 September. Dah ramai yang mendaftar. Ada link kat komen kat pin atas ya, untuk join Taubat. Okey. So sekali lagi selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-65 tahun. Dah 65 tahun merdeka ya. Semalam Taubat ada majlis bersama Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mantan menteri yang agama dan mantan mufti wilayah ya, senator ya, senator Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri ya. Taubat tengok dia bawa tongkat kayu. Ya, kata, wah ini lain macam ni. Ada magic ke Ustaz? Satu apa suka gurau. Tak, ni kayu tas. Dia kata, kayu tas. Dapat di hutan, ada orang hadiahkan dia. Dan what happened, do you know? Dia terus hadiahkan tongkat itu kepada Taubat. Okey, Taubat, take this one. Tak apa. Ustaz, Datuk pakai tu. Tak. Ana ada banyak tongkat. Dia pun hadiahkan kepada Taubat tongkat kayu tas yang dipegangnya semalam. Ya, daripada Datuk Seri daripada Senator Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Syukur ya. Tok Abah ucapkan terima kasih pada Datuk Seri Ustaz ya. Dan mudah-mudahan akan beri manfaat. Sebenarnya orang umur 40 tahun ke atas sunnah pakai tongkat. Walaupun awak tak perlu. Orang bertongkat tu bila sakit kaki. Salah. Itu bukan ya. Sebenarnya sunnah. Ada hadis ya, yang Tok Abah dah baca sejak muda dulu. Ya, sunnah untuk kita ingat pakai tongkat umur 40 tahun. Walaupun tak ada keperluan yang fizikal, tetapi sunnah pegang tongkat tu. Untuk mengingatkan diri kita. Untuk bersedia untuk berubah. Untuk mengingatkan bahawa, I am already 40, I must change to a new leaf. Merdekakan, itu dia. Merdekakan diri daripada sifat-sifat mazmumah dan bentuk sifat-sifat mahmudah. Bertongkat itu satu sunnah. So nampak apa orang muda-muda umur 40 pakai tongkat mengarut mengada. Jangan tibai sebelum tabayun. Sibuk nak mengata, mengumpat komen negatif. Itulah. Dia tak tahu, dia terus komen negatif. Apa muda-muda pakai tongkat? Ini passion apa ni? Rupanya dia tak tahu itu satu sunnah. So guys, nampak tu Abah sakit kaki ke pakai tongkat? Tak payah komen begitulah kan. Tak payah komen ya. Boleh lah tanya, tetapi tak payah komen. Sebab memakai tongkat untuk orang yang umur 40 ke atas, apatah lagi Tok Abah yang umur 71. Kalau pegang tongkat tu satu sunnah, dapat pahala. Walaupun belum perlu ya, untuk segi-segi fizikal kita boleh berjalan biasa, tak perlu bertongkat, tetapi cantik mengingatkan diri, muhasabah diri dengan memegang tongkat. Wow. Ya, itu sebenarnya Allah nak didik kita. Allah nak didik kita. Aku perlukan ya bantuan manusia. Jadi untuk dapat bantuan manusia dan bantuan Allah, aku kena membantu orang lain. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. So, tip pertama untuk memperkasa semangat kemerdekaan tahun ini. Tahun lepas, forget it lah, dah lepas. Tahun depan kita tak pasti masih hidup. So, untuk tahun ini kita doakan negara kita. Atau orang Singapura doakan negaranya. Orang Brunei, orang Indonesia, orang Thailand, orang di mana anda berada, doakan negara tempat anda bermastautin. Sebab di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alright? Okey. Baik. Doakan negara kita. Satu. Nombor dua. Tok Abah banyak juga membaca malam tadi. Selepas ada kelas fiqah dengan Pius Salman, Tok Abah cek, surf internet, baca apakah pandangan sarjana tentang mengisi erti kemerdekaan. Tok Abah ambil bahan-bahan dari Malaysia, bahan-bahan dari Amerika, bahan-bahan dari Indonesia, ya, yang banyak membicarakan tentang mengisi maksud atau makna kemerdekaan. Dan kebanyakan sarjana menyarankan, Tok Abah setuju, ya, jadi insan terbaik, ya, jadi orang yang baik, jadi orang yang terbaik yang awak mampu jadi, agar jadi warga negara yang terbaik. You nak kata untuk berbangga, ya, berterima kasih, bersyukur dengan negara kita. So you want to be the best citizen. Macam mana nak jadi best citizen ataupun jadi rakyat yang terbaik kalau kita orang yang belum baik dan kita semua belum baik? So jom kita usaha untuk jadi orang yang lebih baik. Lebih elok perangai, lebih baik kata-kata, lebih baik tindak tanduk, lebih baik cara bekerja, cara berkomunikasi, cara berhubung, cara berinteraksi, cara kejiranan.
Jom kita jadi insan yang lebih baik untuk akhirnya jadi warga negara yang lebih bermanfaat, lebih baik. Gitu. Tip nombor 2. Tip memperkasa semangat kemerdekaan dengan jadi orang yang lebih baik. Ke situ perginya. Kata merdeka, perangai masih tak elok. Masih tak elok perangai, masih mengumpat, mengata, bersangka buruk, lewat, menggunjing, rasuah, tak ada integriti, ambil kesempatan, kat jalan raya pun melanggar, hukumnya potong queue, tak hormat, tak bersopan santun di jalan raya, pantang kena horn terus, tunjukkan penumbuk dan ataupun signal-signal yang negatif. Contoh, orang nak minta laluan pun bagi lampu merah, dia tak bagi can. Dia tak bagi laluan. Tahu orang tu emergency, orang tu perlu nak pergi hospital ke, nak buang air besar ke. Guys, buat baik, bila kita buat baik kepada orang lain, Allah akan hantar ribuan manusia untuk berbuat baik kat kita. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Semalam Tok Abah duduk sambil jamuan sebelum diinterview oleh pihak Finas, dan diinterview oleh pihak badan-badan NGO yang menyokong ataupun jadi sponsor kepada filem pendek Islamik yang diarahkan oleh seniwati pengarah pelakon Fauzia Datuk Ahmad Daud, kawan lama. Dia panggil Tok Abah, dia panggil kita ayah. Ni kawan saya, ayah saya, guru saya, kata Fauzia Ahmad Daud memperkenalkan Tok Abah kepada orang-orang lain. Okey, so yalah, kita pun macam atuk-atuk kepada semua orang lah. Dan masa Tok Abah duduk minum tu, datanglah ramai, seorang-seorang, ada seorang profesor minta nasihat. Saya ni baru naik pangkat kepada timbalan dekan. Can you give me some tips? Atau apapun, tanya dulu. Sebab khatibun nasa ala qadibihim. Sebelum Tok Abah nak beri dia nasihat, Tok Abah kena kenal siapa dia. Tanya saja tanya. You anak nombor berapa? Dia kata dia anak nombor 2. Yang sulung abang. Lepas tu gitu gini. Oh, you anak mak dia kata, you ni yang paling bertanggungjawab mungkin. You mungkin paling banyak membantu mak bapak. Dalam keadaan sekarang memang saya lah paling banyak tolong mak bapak. Kata Alhamdulillah. Bila Tok Abah dah kenal dia, dia kata dia lahir 898, isinya lahir 1198. Kata sama-sama menaik ni, sama-sama kencang, sama-sama hebat. So you kena mengalah. Sebab awak kata orang tua tu, laki-laki yang rambut pendek akalnya panjang. Kata orang tua. Dan ada dia punya hikmah. Orang rambut panjang akalnya pendek. Kata orang tua-tua lah. So jangan terus tiba apa punya cakap. You kena kaji dulu, belajar dulu, tahu sainsnya, tahu dia punya sejarahnya, kisahnya, latar belakangnya, baru nak komen Jangan komen kalau tak tahu apa-apa. Nanti nampak sangat kebodohan kita, kejahilan kita. So kena belajar, kaji, baca, tengok, barulah kita komen. Barulah adil, baru nampak jadi orang makin matang dan bijaksana. So tak baru bagi nasihat kepada profesor ni tentang gini. Mudah-mudahan Pak Mat kata terima kasih, dia kata. Tapi sebelum tu adalah orang nak ambil gambar itu dan ini okey. Lepas tu baru nak minum, datang pula seorang, ni Tok Abah, tolong nasihatkan dia ni sebab dia minggu depan nak berumah tangga. Dah. Minggu depan nak berumah tangga. So Tok Abah kata okey, alhamdulillah, tahniah. Tok Abah tanya latar belakang dulu, tanya latar belakang gini. So adakah awak ni orang yang tenang, yang kena dipesan 3-4 kali baru bergerak? Betul. Tok Abah kena tahu dia punya personality sebelum bagi nasihat. Sebab kata Nabi tadi lah, sabda Nabi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal atau inteleknya. Tok Abah kena tahu dia punya personality, perangai, peribadi sebelum beri nasihat. Barulah tepat, kena pada orangnya. Kalau tidak, kita syok sendiri bagi nasihat tapi tak kena, tak sesuai dengan masalah situasi dia. Dah tahu, okey, jadi awak kena begini, pasangan awak begini. Kita tahu betul tu. So you kena bertindak segera, untuk berdoa, untuk segera bertindak. Sebab you ni terlampau sabar, kena dipesan 3, 4, 5, 10 kali baru awak bergerak.
betul lah, itu saya lah tu, dia kata. So you must move faster. So bergerak, ya. Dan doanya ini Sultan Abah memberi nasihat, kena jadi orang baru dan jadi pemimpin. Betul lah Anso, jangan lupa amalan rutin yang ramai orang baru kahwin tak buat, iaitu solat taubat tiap malam, bermaaf-maafan suami isteri tiap malam sampai akhir hayat. Dari mulakan buat, dari permulaan buat tabiat yang baik, maka akan kekal jadi rutin yang positif, barulah merdeka daripada sifat-sifat mazmumah ataupun perangai yang negatif waktu bujang. Ramai orang bujang bila berumah tangga maintain sifat bujangnya berbelas tahun, berpuluh tahun, masih ada sifat bujangnya. Semalam Tok Abah dapat apa tau? Tak viral, you pun dapat kan? Ada kawan tu panggil usuk, kawan dia usuk, "Sup, jom kita keluar Sup." Kejap. Cik, usuk pakai ketayap tengah kat komputer. "Aku nak tukar pakaian." Isteri dia pakai telekong. "Nak ke mana tu?" Kata isteri dia. Lepas tu ada main lagu kakiku dirantai. Nampak si usuk ni kaki ni kena rantai. Alah, sudah kena rantai kaki. Dan dia punya caption, mudah-mudahan sahabat-sahabat dalam grup ini tidak mengalami masalah yang sama. Nak keluar kena rantai, kesiannya. Fahamlah maksudnya kan? Itu satu metafora. Takkan ada isteri yang merantai kaki suaminya. Dah. Tapi itu metafora. Tapi seronok tak tengok. Ya, zaman tahun 2022 nak masuk 2023, ya, masih belum merdeka daripada kekangan isteri. Takut isteri, tak baguslah tu. Ya, sopan santun, tolak ansur, give and take. Ajak isteri keluar sama. Ya, lepak-lepak sekali-sekala. Baru dia ngam. Baru dia seronok, ya. Isteri pakai telekong. Nak ke mana tu? Tapi isteri pun nampak senyum. Dia nak serius tapi tak sampai hati nak serius. Mungkin lakonan kali ke berapa tak tahu. Jadi tak datang daripada hati. Rupanya orang bila berlakon atau buat tawa bercakap semalam dengan pengarah Fauzi Ahmad Daud. Rupanya kalau acting yang pertama itu adalah dia acting dari hati, dari kolbu, ikhlas. Tapi kalau dah ulang kali ketiga, keempat, ke-500, dia dah jadi mechanical, dah tak berapa scene. Jangan kata latihan. Kalau bagus terus ambil. Ya, so dia kata serius ya. Jangan kata ini test run saja. Walaupun yang pertama tapi rekod betul-betul. Dan biasanya yang pertama itulah yang diguna pakai. Walaupun kita buat safety, dia buat rakaman kedua, rakaman ketiga, tapi Tok Abah nampak rakaman pertama yang terbaik. Sebab dia datang dari kolbu, dia impromptu, dia ikhlas, dia datang dari jiwa. Dah ulang, you kalau buat lawak ulang, tak kelakar dah. You buat lawak, you ulang kali kedua, ya, depan audien yang sama, tak kelakar dah. Faham ke faham? Faham. Gitu dia. So bila Tok Abah dengar daripada pengarah filem tadi tu, dia kata scene pertama, acting pertama itulah acting yang ikhlas dari hati. Tok Abah setuju. Because kalau kita, anak-anak pun menjawab dalam exam, anak-anak kalau jawab exam, ya, multiple choice, rupanya ikut kajian 80% jawapan yang datang ke kepala kali pertama itu jawapan yang betul. Biasanya the first impression tu, jawapan yang pertama datang ke kepala awak, itulah mungkin jawapan yang betul 80% of the time. Wow, itu kajian ya, kajian. Dia ada multiple choice yang semua jawapan hampir sama. Nampak semua betul jawapan. Tapi apakah jawapan yang pertama datang ke kepala awak, itulah mungkin jawapan yang paling tepat. Tapi kena semak lah. Semak, kadang kita silap. Kita masuk yang 20% yang tersilap tu. Gitu. Alright. So, tips memperkasa semangat kemerdekaan. Kita dah cakap 2 tips. Tapi ingat, program kita hari ini, webinar kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 10/9, tips dan petua untuk belajar yang berkesan. Sangat penting untuk anak-anak yang 10 tahun ke atas lah, sekolah rendah dan sekolah menengah dan universiti. Sesuai sangat ya, to our program. So untuk setiap rumah boleh, untuk sekolah-sekolah boleh ada rate-nya, untuk
company, syarikat besar, jabatan kerajaan, ya, yang nak buat CSR kepada anak-anak staff, boleh buat di Dewan Besar. Kumpulkan 500 pelajar, anak-anak apa pekerja, 1000 orang dalam dewan. Okey, kita bagi satu rate saja, ya, yang sangat munasabah, ya. Contoh, satu dewan untuk satu jabatan, satu kilang yang ada 500 orang pelajar ataupun 1000 orang pelajar, kita charge cuma RM500 untuk satu dewan. Kalau 500 pelajar, artinya satu pelajar di charge RM1. Mahal? No comment. Tok Abah tak nak komen lah. Okey? Alright. Okey, tips nombor 3. Tips nombor 3 mengisi semangat kemerdekaan ialah jadi duta kecil yang terbaik. Kita semua ni adalah duta. Ya, kalau orang Malaysia, duta negara Malaysia. Kalau ada pelancong dari luar negara, kita layangan baik, kita ucap selamat datang, kita senyum kat mereka. Kalau mereka tak sesat jalan, kita tunjukkan jalan. Kita jangan ambil kesempatan atas mereka, jangan tipu mereka. Yang bawa Grab, bawa taksi, bawa apa, jangan tipu. Pemandu pelancong, jangan ambil kesempatan. Maka mereka kata, wow, Malaysians sangat hebat. Orang Malaysia sangat hebat. Sopan santun, lemah lembut, sangat jujur, sangat ikhlas. Saya tertinggal wallet, ya, mereka pulangkan dengan intact wang yang ada dalamnya, ya. So kita semua jadi duta kepada negara kita. Itu tanda kita ada semangat kemerdekaan dan cintakan bangsa, negara, agama dan Nusajaya kita ni. Ada tempat nama Nusajaya di Johor Bahru. Ya, so kita jadi duta kecil yang terbaik. Kadang dia tak, memang tak tahu nama. This Malaysian so rough, so apa nama kata tu, impolite, so uncouth. So dia tak tahu nama kita, tapi sebab kita bertindak kurang asam, kurang baik, kurang sopan, kita kata Malaysia ni, orang Malaysia ni agak tapi kalau kita dengan senyuman, dengan lemah lembut, dengan sopan santun, ya, kita bantu, ya, tunjuk jalan dan kita raikan orang lain, maka kita akan jadi duta kecil yang sangat positif kepada negara, bangsa, agama. Dia tak tahu, Malaysian majority, those are Muslim, ya. Those are Christian, those are Buddhist, ya. Contohnya. So they are very polite. Malaysians are very polite, very caring. Very kind, always smiling. They talk very kindly, in broken English. Gurau. Ya, tak apa. Ya, ramai orang tak boleh cakap bahasa Inggeris pun okey. Orang Jepun melayan kita dengan luar biasa. Dia tak, ramai yang tak tahu cakap putih pun. Tok Abah masa pergi ke Jepun tanya, tapi mereka bantu dengan sungguh-sungguh sampai kita terkesan sampai sekarang, ya. Tok Abah teringat bagaimana seorang pemuda, Tok Abah tunjukkan apa ni peta lah, ya, nak I want to go here, ya, dia tunjuk, dia tak boleh nak cakap orang putih sepatah haram tak boleh. Dia pegang tangan Tok Abah, ya, dia bawanya dengan family Tok Abah ke tempat lokasi yang Tok Abah nak pergi. Tak jauh mana, 2 kilometer. Tak jauh mana, nasib baik musim sejuk, ya. 2 kilometer jalan untuk ke tu. Dia bawanya. Apa kesannya pada awak? Sampai sekarang, ni berlaku tahun-tahun 90-an, ya. Tok Abah terkesan sampai sekarang. Awal 2000 kot, ya. Sampai sekarang teringat, ya, begitu sopan santun, baiknya, helpfulnya, ya, remaja Jepun itu. Dia tengah berbual dengan 3 orang kawan dia, budak lelaki belasan tahun, ya. Dia tengah berbual seronok, tiba-tiba tanya. Dia berpandang each other, dia tak boleh nak jawab dalam bahasa Inggeris. Salah seorang pegang tangan Tok Abah. Tok Abah tak ingat apa nama komplek Tok Abah nak beli barang lah. Dia pun pegang tangan di bawahnya. Ingat dekat aja, 2 kilometer dekat jalan-jalan. Masya Allah. Nasib baik masa Tok Abah masih sihat. Masih muda, ya. Jadi memang no problem lah. Berjalan dalam keadaan yang dingin, ya. Seronok, exercise, sampailah ke shopping komplek tempat kita nak beli barang elektronik tu. Wow, luar biasa. So jom kita jadi duta kecil yang terbaik untuk negara kita. Tanda kita berbangga dengan negara dan negara kita yang sudah merdeka, dan kita merdekakan diri kita daripada sifat-sifat yang negatif sampai kita mampu jadi duta kecil, ya, yang positif, yang membawa image yang baik kepada negara kita. Itu salah satu tip memperkasa semangat kemerdekaan
yang kadang kita bukan tak tahu, dah tahu, cuma terlepas pandang dan tidak berusaha untuk jadi duta kecil yang positif. Ini tak perlu kita pergi ke luar negara untuk jadi duta. Di Malaysia pun, kadang kita jadi duta daerah. Orang-orang Selangor ni memang sopan santun. Orang-orang Bangi, ya Allah, sabar. Atau orang Bangi kan. So bila kita bertindak baik, orang kata, tinggal kat mana? Saya tinggal kat Bandar Baru Bangi. Patutlah suka tolong orang. Orang Bangi. Ya, Bandar Ilmu. Nampak? So, kita jadi duta kecil kepada daerah kita, bandar kita, pekan kita, taman perumahan kita. Dan of course, kita jadi duta kepada keluarga, kepada bangsa. Dan jangan lupa, kita dalam konteks kemerdekaan, kita jadi juga wakil atau duta kecil kepada negara kita yang tercinta. Guys, we don't have other country. This is our country. So be the best. Be the best citizen. Be the best little ambassador to our nation, insyaAllah. Okay? Alright. So tu dia yang Tok Abang nak kongsi pada hari ni ya. Kita berhenti kat nombor 3 cukuplah ya. Sebab hari ni hari cuti, ada nak keluar, nak bersarapan ya, ada nak outing dan sebagainya. Jom kita sama-sama kita keluar ya. Ada yang nak hari cuti kan, nak makan mencanai ke, nak makan nasi lemak ke, nak makan bakso ke, laksa asam ke, ataupun nak makan lontong ya, dan sebagainya. Jom kita keluar ya. So Tok Abang ucapkan selamat menyambut Hari Merdeka, happy birthday, happy anniversary, selamat bercuti. Tapi ada yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang sakit, kita doakan agar banyak istighfar, Allah cuci dosa kita, ringankan beban kita dan sembuhkan kita ikut jadual Allah. Ya, selamat pada pengantin baru. Ada juga yang buat majlis perkahwinan pada hari kemerdekaan. Mudah-mudahan selamat pengantin baru, bahagiatul jannah. Ya, selamat menyambut apapun yang kita sambut. Selamat melakukan, jadikan hari ini hari terbaik, mana tahu hari ini hari yang terakhir. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.